Assalamualaikum. Tak jumpa korang ni. Hai. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul lah, lama gila lah tak jumpa korang. Korang sihat ke? Sekarang ni kes COVID tengah naik kan? Korang jaga kesihatan tau, basuh tangan semua, pakai sanitize. Alhamdulillah, sihat je hati. Kasih ingatkan macam mana korang study kan sekarang? Macam mana? Okey tak? Sekarang kan tengah online kan? Tapi itulah, aku asyik lupa korang tengah belajar kos apa sekarang? Macam aku ambil muamalat dekat IIUM. Macam tu. Macam mana kau ni senyanyuk aja. Aku ni dah dekat 10 kali dah bagi tahu kau aku ambil aliran apa. Aku ambil Al-Quran dengan hadis. Okey? Ingat, aku ambil Al-Quran hadis dekat USIM. Okey? Sorry lah. Aku banyak benda lagi yang kena ingat. Tak apa. Jangan marah. Actually Alhamdulillah lah, aku ambil business management dekat UiTM. Kau diam je tak cakap apa. Tak langkai, aduh bukan diam je. Tapi aku kerja lah tengok korang semua. Aliran yang hebat. Aku ni macam aliran aku macam jauh sikit lah, celara sikit lah daripada korang. Aku ambil teater dan filem dekat Aswara. Segan aku nak cakap dengan korang sebab korang semua hebat-hebat lah, malu aku. Tak ada lagi. Benda tu biasalah, bidang yang kita ambil ni semua bagus. Lagu-lagu tu bukannya terletak pada bidang aliran kita ambil tu. Kan? Sebab hidup kita ni macam mana kita nak tengok, bukan daripada mula tapi daripada perakhiran dia. Okey? Macam tu lah. Jadi kat mana kita, kat mana pun kita campak kat situ lah, kita pandai jaga diri. Kan? Betul lah tu, lagu tu bukan. Dah memang padu tu ayat kau. Mantap. Okey. Tapi aku mencelah ni, sorry. Apa? Aku just nak tanya korang lah kan. Aku nak tanya. Aku tanyakan sebab korang ni dalam bidang agama. Jadi aku nak bertanya sebab persoalan aku ni pun mengenai dalam jual beli Islam. Okey, tanya. Boleh je nak tanya apa-apa, tanya je. Ya Allah, apa yang kita orang tahu, apa yang kita orang tahulah. Bolehlah kongsi sama kan. Betul. InsyaAllah. Boleh kongsi sama-sama, insyaAllah boleh jawab. Boleh bantu kau mana yang mampu. Bagus aku ni. Okey. Aku sekarang ni, aku tengah buat kerja sambilan lah kan. Sekarang ni kan COVID kes tengah naik, so lockdown lagi. Ramai yang kena work from home semua. Jadi aku macam nak tolong family aku. Jadi aku bekerja lah sebagai personal shopper. Lepas tu aku pun akan beli barang mengikut order pelanggan customer aku lah kan. And then aku pun akan tambah lagi RM10. Kiranya tu macam upah aku lah kan. Upah aku tolong belikan barang customer aku. Dan upah aku sebagai duit minyak aku pergi beli, pergi hantar apa semua. Tapi aku fikir-fikir kan, boleh ke sebenarnya aku buat macam tu? Tapi setiap kali aku upah, maksudnya setiap kali aku tambahkan duit tu, kena harga barang tambah lagi dengan duit upah, aku akan bagi tahulah jumlah upah dengan harga barang sekali. Cuma sekarang ni aku macam rasa ragu-ragu dan selaru lah kan, boleh ke aku ni buat sebenarnya? Boleh je hati. Aku pun selalu juga beli dengan personal shopper ni. Yelah, kalau ada sale kan lagi macam COVID ni nak pergi tak boleh. So belilah dengan personal shopper. Konsep personal shopper tu sebenarnya ada dalam muamalah Islam, iaitu kita panggil sebagai Bai' al-Murabahah. Bai' al-Murabahah. Ustaz, aku pertama kali ni aku dengar Bai' al-Murabahah tu. So korang lah kan, sebab korang dalam agama, korang boleh tak terangkan dekat aku yang lebih lanjut macam mana sebenarnya murabahah tu? Bai' al-Murabahah. Bai' al-Murabahah ni senang je. Mana
jual beli antara bank dengan pelanggan. Tapi dia bukan macam kontrak pinjaman tau. Murabaha ni dia adalah satu transaksi yang sah di macam aplikasikan lagi ia kan. Hakikatnya hukum pelaksanaan bayar murabaha ni dia tidak pernah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keharusannya ataupun tidak. Walaupun walau bagaimanapun tapi membincangkan pasal murabaha ni. So kalau korang nak tahu lagi kan, korang nak tahu tak ni? Jadi murabaha ni sebenarnya dia berasal daripada perkataan Arab tau yang bermaksud pertambahan atau keuntungan dalam urus niaga. Okey, dari segi bahasa murabaha manakala dari segi istilah ni pula ialah menjual barangan dengan menyatakan kos asal barangan berserta keuntungan. Murabaha ni juga dia diberi maksud sebagai satu kira keuntungan dan modal yang telah diketahui dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli. Macam tu maksudnya antara kedua-dua belah pihak. Macam tu. Kemudian apa lagi aku tahulah pasal murabaha ni, ada juga ulama yang mendefinisikan murabaha ni dengan mendefinisikan siapa tu nak sebut. Murabaha ni dengan memindahkan barang kepada orang lain dengan harga yang lebih pindahkan barang dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian kan, murabaha ni juga dia mensyaratkan dalam penjualan dengan menambah harga untung dengan beberapa jumlah tambahan manakala ada juga ada satu lagi tokoh ilmuwan lah, nama dia tokoh ilmuwan ekonomi Islam yang bernama Zaharuddin Abdul Rahman. Murabaha ni dia memaklumkan bahawa macam kita ni memaklumkan kepada pembeli harga sebenar barang tu kerana harga jualan lebih tinggi daripada harga asal. Markup sale lah, korang pernah dengar kan markup sale kan, ataupun harga yang benar. macam aku tolong jual ke barang kau ni adalah macam markup sale sikit, macam tu lah, markup kita duit markup tu untung sikit lah. Yang korang pernah dengar untung sikit. Begitu juga menurut ada satu lagi definisi daripada Sobri Salamun, dia beritahu yang murabaha ni adalah macam satu transaksi tujuan harga antara pembeli dan penjual. Mana persetujuan kedua-dua lah macam aku sebut tadi kan. So oleh yang demikian kan, murabaha ni juga dapat difahami dengan sesuatu barangan kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal. So untuk sekarang ni korang faham kan? Faham tak dia punya depan ni kita jual barang tu depan ni kan? Ni apa? Ni dia rambut kan? So dia rambut ni harga dia RM2. So aku jual kat kau jadi RM3. Macam tu lah, maksudnya lebih tinggi. Pun dia macam lagi tinggi kan. Walaupun pengertian murabaha ni dia lebih lah kepada macam perjanjian antara dua pihak. Faham? Bukan pinjaman, dia perjanjian. Perjanjian. Iaitu pihak pembiaya dan pihak yang memerlukan. Pihak pembiaya ni akan membeli barangan yang diingini oleh pihak yang memerlukan. Kemudian pihak pembiaya ni menjual kepada pihak yang memerlukan dengan harga asal yang telah ditambah dengan keuntungan. Okey, tetapi harga jualan tersebut perlulah Setujui. Aku dah banyak kali dah ulang kedua-dua belah pihak tu. Mana betapa pentingnya kedua-dua belah pihak setuju. Kalau seorang tak setuju, tak jadilah barang tu dengan barang tu. Kesimpulannya maknanya kaedah pembayaran pula juga akhir sekali lah boleh dibuat sama ada bayaran terus ataupun secara ansuran. Maksudnya macam ni lagi ni lah kan, RM2, 2 sen kan, 2 sen kita boleh bayar terus lah. Tapi kalau barangnya harganya 20 juta, takkan kita nak bayar terus? Salah secara ansuran. Jadi itulah sedikit sebanyak antara konsep bai al-murabaha. Mana yang macam tadi tu, dia ni bukan salah satu perikatan macam perjanjian, okey, di mana kedua-dua pihaknya mesti bersetuju. Okey, faham tak? Faham tak? Dan ada sedikit tambahan yang banyak dari segi hukum lah. Kan
kan. Tadi kita cakap betul. pasal maksud kan. So orang Islam murabahah kan satu daripada perniagaan Islam. So dekat sini aku boleh kuatkan dengan beberapa dalil yang menyatakan bahawa baik ilmu murabahah ni satu benda yang diharuskan dalam Islam. So kalau kita buat jadi macam tak haram, diharuskan pula. Dimudahkan, ada keuntungan kat situ. Okey, antara hadis-hadis yang pertama lah yang aku boleh bagi tahu daripada surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghu min fadlillah. Ini maksud dan apa tadi? Wabtaghu dan kamu carilah apa yang kamu hajati dari limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kat sini ayat ni menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mengizinkan hamba-hambanya kita untuk semua mencari rezeki. Selepas itu tunaikanlah solat Jumaat. Itu yang pertama. So yang kedua ni dalil yang berkaitan auzubillahi minasyaitonirrajim daripada surah Al-Baqarah. Laisa alaikum junahun tabtaghu maafkan. Laisa alaikum junahun tabtaghu fadlan min rabbikum. Subhanallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat ke-198. Jadi maksud tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu. Sebab Allah yang bagi, kita yang usaha. Macam mana? Dengan berniaga. Dengan macam mana kita bermurabahah. Macam tu. So jadi ayat tadi menunjukkan bahawa Allah SWT tu tak melarang lah dia punya hambanya untuk mencari rezeki yang halal, rezeki jual beli kan dalam musim yang biasalah orang berjual beli. Okay, itu dua dalil dalam Al-Quran. So kat sini aku ada cek beberapa pensyariatan tentang pengharusan baik al-murabahah kan hendaklah ni. So kat sini nak cakap ada satu kisah yang aku boleh tunjukkan. Ketika Abu Bakar berhijrah ke Madinah bersama-sama Rasulullah kan, Abu Bakar telah membawa 2 ekor unta kepada Rasulullah untuk bagi dia pilih mana lebih baik antara 2 ekor untanya kan. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah ni, tungganglah ini adalah milikmu ya Rasulullah, dan demi bapakku dan ibuku, jawab Rasulullah, aku tidak akan menunggang unta bukan dari milikku. Okay, unta ini milik siapa tadi? Milik Abu Bakar. Rasulullah tak nak tunggang. Lalu Abu Bakar berkata apa? Dia kata, unta ini milikmu ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Tak, tapi dengan harga yang kamu ingin jual. Abu Bakar pun cakap, harganya begini dan untungnya pun begini. Kan dia dah bagi tahu harga untung kan. Lepas tu Rasul cakap apa? Aku ambil dengan harga yang sedemikian yang Abu Bakar dah tawarkan. Lepas tu Abu Bakar cakap apa? Unta ini milikmu wahai Rasulullah. Maka kedua-duanya menunggang dan terus berjalan. Kemudian Rasulullah membayarnya ketika bersama-sama Aisyah sebanyak 12 uqayyah dan 20 dirham. Okay, jadi kat sini kata sejarah Rasulullah ni pernah melakukan transaksi baik al-murabahah. Ini dari dulu lagi murabahah dah ada sebenarnya kan, dengan membeli unta tunggangan yang dijual oleh Abu Bakar dengan harga kos asal ditambah dengan keuntungan. Maksudnya Abu Bakar letak harga tu termasuk dengan untung yang dia dapat. Macam tu. Keuntungan tersebut dimaklumkan kepada yang orang yang nak beli, kepada siapa? Rasulullah. Jadi keuntungan tersebut dimaklumkan menjadi hujah, menjadi sebab keharusan baik al-murabahah dengan syarat harga kos dan keuntungan perlu dimaklumkan. Okay, jadi kat sini nak cakap benda yang dijual tu perlulah dia beritahu berapa dijual dan untung yang dijual. Bila dua-dua terima maka jadilah baik al-murabahah. Macam tu lah nak cakap ceritanya, dia beberapa dalil yang mengharuskan baik al-murabahah. Macam tu lah yang aku tahulah. So macam tu. Tapi biasalah bila dalam apa orang biasanya dalam sistem muamalah Islam ni mestilah dia akan ada syarat dan rukun je kan. Silah sebab masa aku belajar zaman sekolah menengah dulu kan, yelah kahwin pun ada rukun syarat semua kan, macam rukun kahwin tu ada suami, isteri, saksi, wali dan akad. Jadi sebenarnya apa macam mana rukun dan syarat dalam murabahah ni? Bab ni aku tahu lah sikit-sikit sebab kan dalam subjek aku masa saya lepas tu subjek film amalan. So macam ni, kalau dalam murabahah ni kita apa yang kita faham, murabahah ni boleh dikatakan macam jual beli lah kan.
Jadi rukun bai al-muawadah ni dia sama je. So rukun dia ada 4, iaitu yang pertama penjual dan juga pembeli. Rukun yang kedua barang untuk dijual beli tu. Yang ketiga iaitu adalah harga barang. Dan yang last sekali, yang keempat ialah ijab dan qabul. Penjual ni dia macam yang Zahrin cakap tadi, macam yang Adam cakap tadi, sama lah. Dia memang menekankan perkara ni. Macam kau kan personal shopper kan, jadi apa yang kau buat tu betul lah. Penjual tu perlu memberitahu kepada pembeli nilai modal sebenar dan berapa keuntungan yang diambil daripada amanah di dalam masyarakat. So dia kena bagi tahu everything. Maksudnya betul lah tu. Lepas tu kedua-dua belah pihak ni perlulah bersetuju dengan harga yang ditawarkan. Kedua tu mesti setuju. Tu yang tu akad ni dia akan rosak dan juga terbatas jika terdapatnya penipuan ataupun pemalsuan. Maksudnya kat sini penjual tu contohnya macam ditipu lah. Ditipu nilai modal sebenar ke, ataupun dia jual barang lain tapi dia kata tu barang dia dijual. Boleh lah macam tu. Dia contoh lewangan lah. Itu batal lah kan. Aku contoh kalau penjual tu dia kata okey barang ni saya jual original, tapi rupanya bila pembeli dapat rupanya palsu. Jadi sebenarnya dalam segi Islam akadnya sudah terbatal lah kan. Kira syarat terbatal lah. Okey. Sebab dia ada unsur-unsur penyelewangan tu. Jadi tak boleh. Faham? So jadi akad tu rosak dan terbatal. Lepas tu barang yang nak diperdagangkan itu pula adalah mestilah barang yang sah di sisi hukum syarak dan juga bukan barang daripada barang ribawi. Okay. Barang ribawi ni apa? Korang mesti tahu kan, tapi aku terangkan sikit. Barang ribawi ni pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai barang yang tidak boleh ditukar dengan barangan yang sama secara berlebihan. Macam yang kita tahulah, barang ribawi ni mana dia ada 6 yang mana telah disepakatkan oleh ulama, iaitu emas, perak, tamar, gandum, badi dan juga garam. Okay. Ada 6. So syarat yang seterusnya akad beli yang pertama bagi barang yang yang dijual tu juga perlu sah di sisi syarat. Sebabnya kalau kontrak yang pertama tu tak sah, maka kontrak yang kedua juga dia tak sah juga. Kira ada syarat-syarat dia lah. Faham? Tu je ke syarat dia? Tu je apa yang aku tahulah. Apa yang Ain terangkan tu, cuma aku pun masih lagi dalam, kalau korang nak tahu, macam masih lagi lah dalam pencarian dan pembacaan lagi lah. Memang tengah study lagi mengenai pandangan yang aku tahulah. Yang macam tadi aku cakap kan, yang Rasulullah tak ada macam detail kan, jadi dia lebih hukumnya lebih kepada ditumpukan kepada para ulama. Para ulama. Perbincangan ulama. Jadi nak terangkan pasal pandangan, kita ada 4 imam kan. Imam Malik, Syafi'i, macam banyak ayat ada 4. Atau jadi pandangan Imam Malik lah. Okey, iaitu kalau mazhab Imam Malik ni dia menjelaskan bahawa jika ada persetujuan antara penjual dan pembeli yang sedikit daripada modal ataupun keuntungan yang diambil lebih banyak daripada modal, ia dikira sah. Faham? Maksudnya kita ambil tu dengan harga yang lebih daripada modal tu, ia dikira sah. Tu first. Okey. Keuntungan diambil tu lebih daripada harga modal tu kira sah. Kemudian mazhab ni juga ada macam mengklasifikasikan perbelanjaan kepada 3 jenis. Okey, ingat 3 jenis ni. Berklasifikasi daripada pembelanjaan tu lah. Okey, yang pertamanya apa? Pertamanya adalah pembelanjaan
untuk mengira keuntungan, iaitu suatu perkara yang menjejaskan barang untuk diniagakan seperti mewarnakan kain. So ia menjadi asas untuk mengira tidak boleh lah. Jadi pertama ni pembelanjaan yang maksudnya yang boleh dicampur dengan modal untuk mengira keuntungan, sama ada menjejaskan. Maksudnya mewarnakan kain. Maksudnya bila kita baju jaket kan, lepas tu dia cas warna hitam kan, jaket kan, lepas tu kita cas dengan cas kita nak hantar tu, warnanya tu cas tambah lagi, lepas tu itu pun ditambah juga dengan harganya, seperti mewarnakan kain. Okey, kemudian yang kedua ni adalah kemudian yang jenis kedua dicampur dengan modal tetapi tidak boleh dikira dalam keuntungan. Contohnya sesuatu perkara yang tidak menjejaskan kepada barang yang hendak dijual, seperti sewa dijual. Okey, dan last sekali jenis ketiga ialah pembelanjaan yang tidak boleh dicampur dengan modal untuk dikira keuntungan. Contohnya pembelanjaan yang tidak boleh dicampur dengan secara tidak langsung, atau pembelanjaan yang tidak didedahkan kepada pembeli, contohnya seperti komisen. So ni antara benda-benda yang tak boleh lah dicampur harga ditambah. Contohnya macam kita simpan barang kan, contoh kalau aku jual air mineral ni, aku tumpang letak dekat rumah aku, so aku cas lah, benda tu tidak boleh dicampurkan dengan modal keuntungan tu. Okey, faham? Kiranya yang berkaitan je lah, dia ni. Kiranya kalau tak dia tak boleh cas benda yang tak berkaitan, kan? Sahaja. Faham. Ya, tak boleh cas dengan benda yang tak ada kaitan. Contoh kalau barang tu kita upgrade ke apa, macam tu tak boleh lah. Kita ambil keuntungan daripada situ tak boleh lah. Maksudnya macam yang dinyatakan antara pembeli dan penjual saja. Jadi cas tu lah yang perlu penjual dimaklumkan lakukan dekat atas pembeli. Macam tu lah kan? Maklumkan. Okey. Itu dari keuntungan yang diambil tu dia ada lagi, aku nak menjelaskan, masih kurang jelas lah. Maksudnya macam pandangan maliknya yang macam, maksudnya dia tak boleh menjejaskan keuntungan tu. Macam tambah tadi, bila tambah warna tu mestilah ada nilainya, yang betul kan? So kita tak boleh, kita tak boleh tambah apa-apa yang boleh menjejaskan warna. Lokasi kita simpan tu adalah sekali komisen tambahan. Dia macam tambah-tambah sesuai kita. Itu tak boleh pegang tiga tu. Okey. Itu pandangan Imam Malik kan? Itu pandangan Imam Malik kan? Kat sini aku nak terangkan pasal dua lagi mazhab, iaitu mazhab Hanafi dan Hambali. Mungkin dia kurang sikit lah dia punya kesulitan untuk memahami, tapi dari segi mazhab Hanafi ni, dia membenarkan untuk mengira ke semua perbelanjaan yang berkaitan untuk mendapatkan barang murobahat tersebut. Okey, dia kata apa? Dia bagi kau nak kira semua perbelanjaan tu untuk satu barang tu, kan? Untuk mendapatkan barang tu dia bagi. Sebab oleh yang demikian, dia boleh dikira ke dalam harga bentuk jualan, harga untuk jualan. Manakala dari aspek hak pengguna, kan, orang yang nak mengguna, kalau harga barang yang dikenakan oleh penjual sangat tinggi atau tak jelas, dia berhak untuk meneruskan kontrak dengan harga yang dah ditetapkan, atau batalkannya senang dengan pulangkan barang tersebut dan ambil balik wangnya, macam tu. Namun tapi kalau barang tersebut dah tak ada dekat tangan pengguna, kan, maka ia diharuskan untuk meneruskan kontrak tersebut dan tak boleh membatalkannya, macam itulah. Jadi kat situ di pandangan Hambali, macam pandangan Hanafi, Imam Hanafi. Okey, itu macam mudah sikit lah. Okey, jadi segi mazhab Hambali pula, mazhab Hambali ni lagi senang. Dia kata berpendapat bahawa nilai untuk semua perbelanjaan, kan, semua kos tu untuk mendapatkan barang tu boleh dicas dalam harga jualan. Tapi jumlah perbelanjaan perlu diberitahu kepada si pelanggan. So dia kena bagi tahu semua pelanggan lah. So jadi kat situ dia sikit kurang. Kalau macam Malik kita ni macam agak rumit, dan
pandangan daripada dua imam tadi, Hanafi dan juga Hambali kan, dia macam dia kalau susah sangat pulangkan duitnya terus. Itu Imam Hanafi. Sedikit ringan lah. Sikit ringan, keringanan. Kalau Imam Hambali pula nak tambah dia punya semua penajaan tu boleh, tapi kena bagi tahu si pelanggan. Okey. Jadi kat sini aku rasa ada satu lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aku rasa Ain tahu pasal Imam Syafi'i. Ain boleh terangkan rasanya. Macam mana Ain? Aku tahulah sikit sebenarnya mazhab Imam Syafi'i ni pula dia pendapat bila bahawa pembeli tu diwajibkan untuk membayar kos berserta dengan keuntungan yang telah dipersetujui. Okey, tapi bayaran penjual kepada pihak ketiga tu tidak boleh dikira dalam harga jualan kecuali terdapat persetujuan antara pembeli tu. Manakala pendapat mazhab Syafi'i ini kata jika harga jualan yang tinggi dikenakan oleh penjual, maka pembeli itu dia ada pilihan lah untuk membatalkannya dengan memulangkan barang tersebut untuk menjadi wangnya kembali, ataupun dia simpan je barang tu dan dia tuntut balik jumlah bayaran yang dia bayar tu lah. Macam tu. Kiranya setiap pandangan ulama tu ada yang ada yang ringkas, maksudnya ada yang rumit kan, dan pandangan tu pun berbeza-beza. Sebab macam Maliki dia sangat rumit lah kan, sebab bagaimana macam kalau tak dinyatakan cas-cas tu, maka kontrak antara pihak pembeli dengan jualan tu akan batal, tidak boleh dilangsungkan lah kan. Tapi macam batal, macam Hanafi dan Hambali tu sangat ringkas lah. Sebab contohnya macam tadi yang Adam terangkan dekat kita semua tu, jadi yang aku faham daripada pandangan Hambali dan Hanafi tu, maksudnya Hambali sangat mudah kiranya kalau penjual tu ingin menambahkan apa-apa cas sekalipun hendaklah diberitahukan kepada macam mazhab Syafi'i pula. Daripada penerangan Ain tadi, aku dapat saya simpulkan daripada Ain punya pandangan yang Imam Syafi'i pula kiranya macam jika dah penjual dah memaklumkan jika pembeli tu tidak bersetuju, maka kontrak itu boleh dibatalkan lah kan. Boleh dibatalkan. Maksudnya pandangan ulama ni sangat berbeza pendapat. Okay. Sekarang ni aku macam dah faham lah sedikit tentang murabahah tu. So kiranya dalam bank pun kan pun melakukan murabahah juga kan, sebab kebanyakan bank pun meletakkan keuntungan kan dalam beberapa persen, dalam 1% ataupun 5% kan kalau kita nak beli kereta kan, beli rumah kan, dalam mohon loan ke dan sebagainya lah kan. Betul. Tapi itulah jenis murabahah yang tu lain ni. Yang tu lain. Kalau lebih faham tak? Okay, itu lain. Sebab jenis murabahah ni jenis murabahah ni ada dua jenis. So jenis dia satu murabahah ni lain. Ingat kan sama. Tak. Ada dua jenis. Apa jenisnya tu? Satu murabahah ni jenisnya berdasarkan pesanan. Pesanan ni macam mana? Yang artikel dia macam chopper tu. Dia chopper, dia pesan barang apa kan, dia menerima pesanan. Bukan chopper lah dah. Besok? Aku kerja sebagai personal shopper. Lah, lain ke? Personal shopper dah. Oh lah, yang tu lah, itu personal shopper yang aku nak sebut tadi kan. Itu pertama, sebagai pesanan. Yang kedua, jenis murabahah ni berdasarkan tanpa pesanan. Okay, yang pertama ada pesanan, yang kedua tanpa pesanan. Macam tu lah. Apa beza dua jenis murabahah tu pula? Aku rasa macam bolehlah contoh terangkan, sebab aku macam dah dapat gambaran daripada apa yang daripada
Ain, Zahrin dengan Adam yang daripada korang terangkan tu, jadi aku macam dapat macam boleh bagi sedikit lah aku punya Pandangan tak? perfahaman aku. Okay, apa yang aku perfahaman aku. So aku rasa lah beza murabahah ni dari segi jenisnya adalah satu, murabahah berdasarkan pesanan kan. So maksudnya macam murabahah berdasarkan pesanan ni maksudnya macam akad jual beli kan, akad jual beli barang dengan sistem memesan, memesan barang terlebih dahulu sehingga barang tersebut telah selesai proses menyiapkan barang tersebut. Okay, Dia macam online lah. Contoh dalam Online. Jenis macam contohnya macam ni. Aku nak order macam Shopee kan. Okay, aku order barang daripada Shopee. So kiranya aku order dulu tapi barangnya tak sampai lagi. Okay. Kan aku nak order bedak. Aku nak order bedak Shopee. Jadi pihak penjual tu akan settlekanlah bedak tu kan, kira macam dalam pembungkusan apa semua. Kemudian barulah proses-proses hantar dekat postman, dekat pejabat pos semua, dan akan hantarlah dan sampailah kat aku. Jadi itu yang, dan aku rasa yang jenis kedua tu pula murabahah tanpa pesan, beli dengan pembelian secara akad jual beli secara tunai atau secara langsung ni macam aku beli sesuatu barang, macam aku barang tu dengan harga yang telah diletakkan oleh penjual dalam harga 20,000. Itu kita nak beli basikal kan sekarang ni, sebab betul, sekarang musim COVID ni orang suka berbasikal kan. Okay, nak beli basikal 20,000 kan. Okay, jadi kita boleh melakukan transaksi tu dalam secara tunai, secara ansuran dan secara tunai. Lagi satu aku rasa aku boleh bagi contoh macam kita boleh contoh macam secara tunai tu bersekemuka lah. Dah siap kan, barang tu dah siap, kiranya aku bayar seterusnya. Aku bayar dalam secara langsung, kiranya aku pembeli dan orang tu penjual, barang pun telah siap, kira tak ada memesan ke apa, dan aku pun terus beli. Aku rasa itulah benda yang daripada segi fahaman aku lah. So kejap tadi kan Ati yang cakap tu betul tau, dari segi dua jenis murabahah tu dah betul lah kan. Tapi kalau korang semua nak tahu, murabahah ni ada juga dia punya modus operandi. Dia punya kata orang modus operandi macam apa dia modus operandi dia tu? Dia macam proses murabahah, proses komoditi murabahah, berlakunya murabahah macam tu. Jadi mana tu misalnya tu? Proses modus operandi ni melibatkan 4 pihak tau. 4 pihak. 4 orang main. Dia 4. Kalau 5 lah. 5 tak boleh. Yang pertama pihak yang banyak main lah. banyak main. Pihak yang pertama ni mempunyai lebihan dana. Pihak yang kedua ni pihak yang memerlukan dana. Okey, jadi pertama yang ada dana, yang kedua yang memerlukan dana. Ketiga, yang keempat ni ialah pihak yang menjalankan transaksi ini seperti ejen atau syarikat. Okay, jadi contoh proses modus operandi murabahah ni, dia melibatkan pihak bank. So bank ni dia terlibatkan sekali membeli komoditi atas nama pelanggan. Jadi kemudian pihak bank ni dia menjual komoditi tersebut kan kepada pelanggan dengan harga kos yang ditambah dengan untung. Kan, jadi bank ni dia ambil barang daripada orang, daripada tempat tu untuk dijualkan kepada customer. So dia markup harga, maka harga tu untung tu dia ambil sikit. Macam tu. Contoh gambaran komoditi lah murabahan ni nak cakap oleh pakar ekonomi. Cakap apabila seseorang perlukan duit untuk membeli komoditi secara hutang,
dan jual balik kepada pihak lain untuk mendapatkan tunai tanpa mana-mana pihak menyedari niat dia macam tu. So dia markup harga dia untuk mendapatkan keuntungan. Contoh lain lah, seorang yang memerlukan pinjaman, kemudian penjual menjual komoditi secara kredit pada harga tunai. Kemudian pelanggan menjual semula, pelanggan jual balik komoditi tersebut pada harga yang sama atau harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran untuk keuntungan dia. Okay. Jadi sebagai kesimpulan kepada modus operandi ni lah dimaksud mekanisme komoditi ni, komoditi murabaha ni, dia melibatkan pelanggan. Okay, jadi bunyi apa tu? Okay, tak. Jadi kesimpulan dia kan, mekanisme komoditi dia merayau, dia nak pastikan COVID. Jadi kesimpulan dia, modus operandi ni melibatkan pelanggan melantik bank sebagai orang tengah ataupun bank ni menjadi ejen untuk membeli komoditi daripada penerbit A secara tunai. Dia beli daripada orang tu, bagi duit secara tunai dalam pasaran komoditi yang diiktiraf. Jadi bank yang orang tengah ni akan tanggung semua liability pelanggan dalam tempoh yang matang. Jadi pelanggan tu akan mendapatkan jumlah tunai pembayaran, ditunggu kejap, dibayar sikit-sikit macam tu. Kemudian bank membeli komoditi tersebut daripada pelanggan secara tangguh. Macam tadi aku cakap ni, dia bayar sikit-sikit. Pelanggan tu bayar sikit-sikit dekat bank, kan? Bayar tangguh pada harga kos yang ditambah dalam keuntungan. Kiranya dia beli daripada bank tu, contohnya bank beli daripada orang tu 5,000, kan? Harga asal tu 5,000. Bank tu ambil harga tu 8,000, kan? So orang yang akan membayar tu ialah pelanggan. Pelanggan akan bayar kepada bank secara ansuran, bayar 1,000 sampai 8,000. So 5,000 tu dah bank bayar dah, kan? Tapi bank naikkan 8,000, dia punya 3,000 tu sebagai keuntungan kepada bank. Faham kat situ? Jadi kat situlah berlakunya modus operandi. Faham? Sebagai jelas ni lah macam tu lah. Dia punya modus operandi dia. Okay, aku faham. Sebab aku tadi macam sama-sama kan dalam tu kan. So aku rasa macam aku macam nak lepas penerangan Adam mengenai macam modus operandi tu, dan aku pun rasa macam aku boleh memberi satu contoh dalam aplikasi makmalan murabahah ni lah kan, dalam sejarah perbankan. Contohnya macam pembiayaan rumah lah kan. Jadi macam yang Adam sebut tadi dalam modus operandi dia, bank itu sebagai macam orang tengah, macam ejen lah. Bank sebagai pelanggan. Yes, macam orang tengah. Jadi pembiayaan rumah daripada orang panggil perumah yang jual rumah tu lah kan, pemaju. Pemaju tu adalah sebagai penjual. Jadi bank ni sebagai ejen, jadi aku ni sebagai pelanggan. Dan macam yang Adam cakap tadi, bank pun akan mengenakan harga yang pemaju jual harga rumah dalam 100,000. Jadi bank akan beli dengan pemaju dalam 100,000 dan kemudian akan markup sedikit harga kan, macam yang Adam nyatakan dalam modus operandi, 5% tu bank akan jual dalam 112,000 kan. 100,000 100 dan 12 150,000 lah kalau macam tu kan, 150,000. Jadi aku sebagai penjual akan beli dengan bank dan bayar secara ansuran. Sama aku rasa yang aplikasi yang dalam murabahah ni aku rasa sama juga kan macam dalam kereta. Betul tak? Sama dalam kereta kan? Rumah kereta. Betul lah, sama lah. Dia buat je sama je. Sebab kereta pun kita akan beli dengan bank, kemudian kita akan bayar dengan bank kan. Kemudian barulah setelah kita dah habis bayaran secara ansuran tu, kemudian barulah rumah atau kereta tu menjadi hak kita. Okay. So aku taklah betul ke tak kan, mungkin aku just bagi contoh je lah tentang aplikasi. Betul. Aplikasinya adalah rumah, kereta, memang motor, basikal ke. Kalau tiba Jepun tu harga 20,000 tu pun sudah. Itu pun jam juga. Yang penting kena ada persetujuan kedua pihak lah. Jadi alhamdulillah lah semua dah faham. Okay, betul. Okey lah. Okay guys, dah faham macam mana dah faham
Zaria pun dah terangkan sikit. Alhamdulillah, aku Okay. faham. Kurangkan sikit. Kurangkan So, sikit. Alhamdulillah aku faham. Jadi apa benda yang aku buat sebagai personal shopper tu tak salah lah kan, sebab asalkan kan, sebab aku asalkan ikut syarat-syaratnya lah. Betul sebab asalkan aku ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Contohnya kalau pembeli aku tak setuju dengan harga yang aku markup tu, jadi macam yang Aina cakap tadi kan, macam dalam syarat tu kiranya kontrak tu terbatal lah kan. Okay. Ni aku dah pesan kat Ati, boleh? So kalau Ati kan, aku nak pesan, kalau apa ni, dah tahu pun kan, boleh tambah, kita boleh daripada kita harga asal tu. Pesannya satulah, padalah, maknanya jangan kena ikut, maknanya jangan terlalu tinggi, sehingga macam korbankan, walaupun kadang-kadang orang itu macam menzalimi lah orang tu. So macam yelah. COD RM100 tak boleh lah, kena pandai-pandai. Jadi kena cuba yang Alright. macam mana, macam tu. Cuk guys. Guys. Ya. Sorry, aku ada Ya. ada kerja sikit nanti dalam pukul 3 tadi. Aku tunjuk dah tadi pukul 3. Aku nak kena gerak. Sorry banyak. Pukul 3. Sorry. Tahu. 3:30 minit lah. 30 minit. Sorry lah, aku ada kerja lain, okay? 3:30. 3:30. Okey. Lah. Awal betul, bau 3:30 tu, mau nak borak, dah lah susah sangat nak jumpa korang ni. Tak apa lah. Tak borak pun. Jumpa tu dia, aduh. Ai. Itulah asyik dapat call sekejap je. Tapi itulah aku pun nak cakap sekejap je ni. Apalah. Itulah, borak pun pasal assignment. Borak pun assignment, tak boleh offer lah. Itulah. Tapi dah kau nak pergi dah semua kelas tu lah. Aku rasa dah masa cepat gila bergerak. Aku rasa macam ni dah 40 minit tu kita video call, tapi macam baru cakap 4 minit. Tipu sangat tu. Tipu sangat tu. Kita bercakap macam tak lama kita tak jumpa kan. So aku pun dah setengah jam kita borak-borak ni. Dah setengah jam kita borak-borak ni. Aku kalau boleh nak 4 jam. Okey, aku rasa macam betul, cukup dah masa. So terima kasih lah atas penjelasan korang mengenai pandangan. Banyak ilmu aku dapat pasal syarat, rukun, pandangan ulama semua. Jadi kerana aku dah nampak pencerahan murabahah tu dalam aku punya konsep murabahah tu, untuk aku aplikasikan sebagai aku personal. Terima kasih atas ilmu yang korang bagi ke aku. Sama-sama, Ati. Terima kasih. Nohal Ati. Ilmu yang kita belajar tu memang kena dikongsikan bersama-sama Malaysia. Barulah boleh berjaya. Sama-sama dunia akhirat. Betul. Okay? Jumpa lagi, okay? Jumpa lagi. Okay lah, bye semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.